Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita teruskan pembelajaran kita pada kali ini di bawah tajuk adab. Ilmu dituntut, adab dipelihara, di bawah unit kedua. Dalil nakli bagi kita adab dalam menuntut ilmu ini adalah An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim, rawahu Ibnu Majah. Maksudnya daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu ialah fardu bagi setiap orang Islam. Riwayat Ibnu Majah. Di sini dikategorikan dua ilmu yang perlu kita ketahui. Yang pertamanya adalah ilmu fardu ain, yang keduanya adalah ilmu fardu kifayah. Kita pergi satu persatu. Maksud ilmu fardu ain, ilmu yang wajib dikuasai oleh semua ataupun setiap umat Islam. Contohnya solat fardu, zakat, haji dan ibadah-ibadah wajib yang lain. Okey, kepentingan ilmu fardu ain. Yang pertama, melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, membentuk peribadi yang sempurna. Yang ketiga, menegakkan syiar Islam. Yang keempat, hidup bahagia dan sejahtera. Kita lihat pula pembahagian ilmu yang kedua, iaitu ilmu fardu kifayah. Apa yang dimaksudkan dengan ilmu fardu kifayah? Ilmu yang wajib dikuasai oleh sebahagian umat Islam sahaja. Contohnya solat jenazah. Wajib mesti dalam satu kampung. Fardu kifayah, ilmu fardu kifayah ini dimaksudkan, boleh kita terjemahkan sebagai mesti dalam satu kampung. Contohnya, mesti dalam satu kampung ada orang yang tahu pasal pengurusan jenazah, solat jenazah. Mesti kena tahu. Kalau tak ada langsung tahu, semua berdosa. Jadi sebaik, tapi semolek-molek semua kena tahu. Sebab untuk kita lebih meramaikan untuk melaksanakan perkara-perkara yang telah dituntut, terutamanya dalam ibadah. Kepentingan yang pertama, mewujudkan masyarakat yang bekerjasama. Yang kedua, melahirkan tenaga pakar dalam pelbagai bidang. Yang ketiga, meningkatkan ekonomi negara. Yang keempat, umat Islam bertambah maju. Okey, nilai yang boleh kita pelajari di sini: berusaha meneroka pelbagai bidang ilmu, tak kira sama ada ilmu yang wajib itu sendiri, iaitu ilmu fardu kifayah ain, ataupun ilmu fardu kifayah. Mesti kena tahu. Mesti kena tahu. Cumanya kita perlu bukan semata-mata berilmu sahaja, kita kena amalkan ilmu yang kita dah pelajari. Okey, seterusnya di sini dia beri contohlah seorang murid yang cemerlang dalam pelajaran. Macam mana dekat sini diceritakan rahsia kejayaan murid cemerlang ni. Yang pertama, nak belajar mesti ada ikhlas. Kalau dipaksa belajar, jadi lain lah. Yang kedua, sentiasa berdoa. Kita berusaha dah belajar, berusaha belajar dan sentiasa kena berdoa. Moga-moga ilmu yang kita belajar itu diberkati. Yang ketiga, sabar. Kena sabar semasa kita menuntut ilmu. Mesti dan pasti akan diuji dengan sifat kemalasan kita. Mesti ada wujud sifat tersebut. Jadi kita sabar untuk terus melaksanakan pembelajaran kita untuk menuntut ilmu. Yang seterusnya, menjaga masa. Ini kena jaga masa betul. Kena belajar untuk berjaga masa. Kalau tak pandai jaga masa, habis. Habis ke mana? Habis kita ikut segala selera yang kita nak. Contoh, celik mata pagi, daripada pagi sampai ke malam buka TV sepanjang-panjangnya, ataupun main handset sepanjang-panjangnya. Jadi kita kena pandai menjaga masa. Di sini kita tengok pula
isi kandungannya yang pentingnya adalah kepentingan mengamalkan adab menuntut ilmu. Apakah kepentingannya? Tengok poin yang keempat. Okay, yang pertama, mudah memahami isi pembelajaran. Yang kedua, ilmu bertambah berkat. Yang ketiga, bermotivasi untuk belajar. Yang keempat, bersemangat untuk mengamalkan ilmu yang dipelajari. Yang kelima, disayangi guru dan rakan. Yang keenam, diangkat darjat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Jadi antara doa-doa yang kita telah doa yang terkenal dalam menuntut ilmu ni, yang selalu kita baca setiap hari, Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okay, rumusannya, adab menuntut ilmu dapat menjamin keberkatan hidup serta bermanfaat untuk diri dan masyarakat. Nak cerita pasal berkat dalam nak tahu ilmu kita berkat atau tidak berkat, tengok sama ada kita beradab atau tidak beradab semasa kita menuntut ilmu. Tak kira sama ada kita menuntut ilmu untuk tanam bunga, tak kira lah. Selagi mana kita belajar dan ada tu kita punya guru, selagi itu kita perlu menghormati guru-guru kita ini. Walaupun kita berbeza pendapat dengan mereka, kena hormati dia sebagai seorang guru yang telah mengajar kita. Okey, jadi terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.